Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kali ketiga saya live di Facebook ini. Tajuk kita ialah 4 bulan-bulan haram. Rujukan kita yang pertama ialah dalam surah At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. Innal ladzina 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, itu ayat Quran, hadis Nabi. Cuba kita tengok hadis Nabi mengenai 4 bulan haram ini. Nabi menyebut, Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyat. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabul Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah mencipta langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulannya berturut-turut, iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kesimpulannya bahawa bulan-bulan haram itu ada 4. Bermula dengan yang pertama ialah Zulqa'dah. Kemudian yang kedua ialah bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Al-Muharram. Dan yang keempat, dia ada 4 bulan-bulan haram ini yang disebut bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, dan bulan yang kita sangat muliakan dia. Sekarang kita berada dalam bulan Zulqa'dah, bulan pertama daripada bulan-bulan haram. Apa dia punya pantang larang besar yang disebut oleh Allah yang saya dah sebut semalam, iaitulah fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini perkara besar. Perkara besar ialah berkait dengan fala tazlimu fihinna anfusakum. Sahabat-sahabat boleh tengok dalam slide itu. Dalam slide itu ada fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini perkara besar. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Yakni bulan-bulan haram itulah. Bermula dengan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian masuk tahun baru Islam,
Al-Muharram, kemudian ujung sikit itu yang bulan ke-7, iaitulah bulan Rajab. Bulan lain pun kalau kita buat maksiat pada Allah, kita sebenarnya berdosa. Tetapi dalam bulan-bulan haram ini, bulan haram, bulan yang dihormati, bulan ini kalau kita buat maksiat, dosanya jadi lebih besar. Itu ayat mana kita ambil itu? Ambil daripada ayat At-Taubah ayat 36. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri sendiri. Dalam bulan yang 4 itu, kita jangan buat maksiat pada Allah, pada diri kita sendiri, apatah lagi pada orang lain. Begitu juga kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan ketaatan, maka pahalanya menjadi lebih besar. Jadi ada dua benda. Dua perkara. Yang pertama, yang kita mesti ingat, kalau kita buat maksiat, dosanya menjadi lebih besar. Kalau kita buat taat, maka pahalanya menjadi lebih besar. Maka apa yang saya sendiri nak ambil ialah, mari kita berebut-rebut melakukan ketaatan kepada Allah. Timbul persoalan, apa ketaatan yang kita nak lakukan? Apa ketaatan kita? Maka kita sahabat-sahabat sekalian, tak ada kita punya rujukan kita yang terbaik, melainkan kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat tengok ada terdinding di depan tuan-tuan itu amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah SAW. Yang ni kita nak buat. Ini yang kita nak amalkan dalam bulan-bulan yang 4 ini. Ini yang kita nak amalkan. Amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebut amal yang Nabi suruh kita supaya kita perbanyakkan. Saya baca dulu dia punya itemnya sebelum kita detail setiap satu. Yang pertama, jadi malam ini kita nak sambung di sini. Dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia ini, kita nak perbanyakkan amal kita. Dan amal yang kita nak buat itu ialah kita ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama ialah banyakkan zikrullah. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kawan kita yang sedang lihat itu. Saudara Haji Ramli daripada Saudi. Jauh dia tu. Ni kan kawan saya semua ni, alhamdulillah. Daripada Johor pun ada itu. Ustaz Sumadi. Saya Ustaz Sumadi sebenarnya baru belajar online, kuliah online. Ni baru kali ketiga, alhamdulillah. Yang kedua, banyakkan tilawatul Quran. Itu yang kedua. Yang kita, bukan saja kita nak beramal ni, kita nak perbanyakkan dia. Yang ketiga, banyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah. Yang keempat, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, banyakkan zikrul maut, ingat kepada mati. Yang keenam, banyakkan memberi sebar salam. Yang ketujuh, banyakkan melazimi majlis ilmu Islam. Dan yang ke-8, yang terakhir, yang Nabi SAW perbanyakkan amal itu, ataupun Nabi minta supaya kita perbanyakkan dia. Iaitulah banyak berdoa,
bermunajat dan kita mengadu hal kepada Allah Ta'ala. Itu sahabat baik saya, saudara Haji Sahimi daripada Gombak pun ada juga. Alhamdulillah. Kami ini rindu kepada saling merindui sebenarnya. Sebab dah hampir bulan 2 dan 4 bulan kami tak berkuliah. Allahu Akbar. Jadi saling merindui antara para ustaz dan juga anak-anak murid dia. Sahabat sekalian, kalau begitu, mari kita lihat yang pertama dulu malam ini. Malam ini tengok yang pertama. Nanti subuh besok kita sambung lagi. Yang pertama sekali ialah banyakkan zikrullah, yakni ingat kepada Allah. Ini kita ambil satu je lah. Jadi yang 2, 3, 4, 5 lah kita akan sambung kemudian. Jadi yang pertama apa dia? Banyakkan zikrullah. Yang itu banyak zikrullah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang pertama yang kita nak banyakkan dia dan Nabi perbanyakkan dia ialah zikrullah, ingat kepada Allah. Firmanullah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, nescaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Ada dua. Satu, ingat kepada Allah. Bila kita senang, kita susah, sentiasa ingat kepada Allah. Sentiasa dalam keadaan kita ingat kepada Allah. Yang kedua, bersyukur. Ini satu tajuk lain yang akan kita bincangkan nanti. Tajuk lain. Itu tajuk bersyukur kepada Allah. Kemudian di sana ada ayat lain. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita mengenai sifat orang yang mempunyai akal fikiran yang baik. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang itu ada tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, dan semasa mereka sedang duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini sia-sia. Maha suci engkau, wahai Tuhan, maka terpeliharalah kami daripada azab neraka. Sahabat sekalian, inilah kita kena dalam keadaan sentiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Apa makna kita ingat pada Allah? Apa makna kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya pergi terus kepada dia punya bahagian. Apa makna ingat pada Allah?
pengertian zikrullah, ingat pada Allah. Apa makna ingat pada Allah ni? Sebut je subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Ataupun apa makna zikrullah? Ada kata zikrullah, ingat Allah. Ada kata sebut Allah. Mari kita lihat pengertian dia. Apa pengertian kepada zikrullah? Berkata Ibnu Hajar, sesungguhnya yang dikehendaki dengan zikrullah, ingat Allah. Dalam hadis Abi Darda tersebut, ni hadis ni saya tak baca, ada di belakang itu hadis tu. Yang disebut dalam hadis Abi Darda tersebut ialah az-zikrul kamil. Az-zikrul kamil, iaitulah ingat yang sempurna. Ingat yang sempurna, menyeluruh. Iaitu meliputi zikir dengan lisan, lidah kita. Zikir dengan hati kita. Yang menghadirkan kebesaran Allah. Kita rasa kehebatan Allah, rasa kebesaran Allah. Bila mana? Bila kita berzikir dengan hati kita. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Itu kalau kita kata zikir dengan lisan dan dengan hati. Yang sangat penting tu apa dia? Menghadirkan kebesaran, kehebatan Allah dalam diri kita ini. Sehingga tak ada yang lebih hebat, yang lebih besar. Harta kita jadi kecil, pangkat kita jadi kecil. Semua kecil belaka. Yang besarnya apa? Yang hebatnya apa? Yang agung? Yang agung itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhasil yang demikian, bila kita dah letak kebesaran, kehebatan Allah dalam diri, dalam hati kita segala benda, maka ianya lebih baik daripada berperang melawan kufar. Ini perlu kepada huraian. Ada ni, tapi tak sempat malam ini. Begitulah juga lebih hebat daripada menunaikan salat, berpuasa dan lain-lain amalan. Ini kena ada huraian dia. Saya tinggal yang itu dulu. Zikrullah dengan membawa makna kita mengingati Allah dengan lisan, perkataan, perbuatan fi'li dan juga hati kita, qalbi. Ini kalau tuan-tuan masih ingat, inilah yang kita sebut apa kita kata berkait dengan zikrullah. Ingat macam mana ni ingat ini? Ada 3 ingat tu. Ada 3 ingat. 1 dengan lidah kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang kedua, perbuatan kita. Perbuatan kita. Apa perlakuan kita? Apa perbuatan yang kita lakukan? Fi'li, perbuatan kita. Adakah perbuatan kita itu taat kepada Allah? Ataupun buat maksiat pada Allah? Itu juga zikrullah. Begitu juga berkait dengan hati kita. Hati kita ingat tak pada Allah? Hati kita ada tak sifat-sifat yang tak baik? Hasad dengki. Ada tak? Sombong. Ada tak dalam hati kita? Yang ni sama sebagaimana kalau tuan-tuan lihat dalam bab solat kita. Dalam bab solat. Kalau dalam bab solat, dia ada 3 rukun solat. Kan? Kita semua tahu kan? Dah belajar. 1 rukun fi'li, perbuatan. Seumpama berdiri. Seumpama rokok. Yang kedua, rukun qauli, perkataan. Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan? Kemudian kita baca Fatihah. Kemudian kita selawat, baca tahiyat, beri salam. Itu perkataan. Qalbi, itu rukun hati, iaitu niat. Kalau kita solat, boleh tidak kita rokok ikut suka kita? Tu imam turun sujud, kerana sujud tilawah pagi Jumaat, kita tak turun rokok dari segi perbuatan, tak turun sujud.
maka tak sah salat kita. Sama juga rukun qauli, rukun perkataan. Orang baca Fatihah, kita tak baca Fatihah. Orang beri salam, kita kata Alhamdulillah. Jadi, salat itu sendiri mengajar kita berzikir, ingat pada Allah. Wa aqimis salata li dhikri. Wa aqimis salata li dhikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingati daku. Kita semayang untuk ingat pada Allah. Kita qiyam berdiri, rukun fi'li, ingat pada Allah. Kita baca Fatihah. Apa tujuan baca Fatihah? Untuk ingat pada Allah. Itu tujuan semayang. Wa aqimis salata li dhikri. Dirikanlah salat untuk ingat pada aku. Kalau begitu, sahabat-sahabat sekalian, ini ada Cik Alias ini. Cik Alias ini junior saya waktu belajar kuliah Islam dulu. Ada saudara Kamaruddin ni. Kamaruddin ni senior saya waktu belajar kuliah Islam ini. Ada sana nampak Ustaz Qahar Abdul Aziz. Ini belajar sama dengan saya di UKM dulu. Lama bersahabat dengan dia. Ustaz Qahar sihat ya. Jadi sahabat sekalian, tujuan salat ingat pada Allah. Ingat ya. Jadi ada 8 perkara amal-amal yang kita nak lakukan. Ada 8. Yang pertama tadi apa dia? Banyakkan zikrullah. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang kedua. Jadi malam ni kita ambil satu je, itu pun tak habis. Jadi bila zikrullah ni apa dia? Betul-betul dia berkait dengan solat. Maka sahabat sekalian, jaga solat kita. Satu masa tajuk ni kita akan baca. Apa makna kita solat? Kita baca Fatihah, kita tak ingat pada Allah. Kita rokok, kita tak ingat pada Allah. Kita sujud, tak ingat pada Allah. Jadi solat kita fail. Pasal kita tak ada ingat kepada Allah. Sahabat sekalian, untuk kita ingat kepada Allah Ta'ala ini, maka ada satu perkara besar. Kita akan berhenti di sini je malam ini. Apa zikir-zikir itu kita akan sambung besok. Subuh besok pukul 6.41 kita sambung di sini. Sambung mana? Apa dia zikir-zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sambung di situ nanti. Pagi besok. Kuliah subuh insya-Allah online pukul 6.41. Kita akan sambung di situ nanti insya-Allah. Cuma macam mana kita nak ingat pada Allah ini? Supaya kita ni ingat pada Allah. Kalau kita bercakap, ingat pada Allah. Kalau kita buat apa-apa perbuatan, kita ingat pada Allah. Kalau kita duduk saja-saja memikir pun, kita ingat pada Allah. Macam mana nak ingat dia? Hati. Hati itulah perkara besar. Untuk kita ingat kepada Allah, hati kita. Jadi, hati kita itu mestilah hati yang hidup. Dia pokok pangkalnya berpunca daripada hati. Saya akan berhenti di sini dah. Macam mana nak hidupkan hati kita ni? Bagaimana untuk kita hidupkan hati kita? Hati adalah juzuk terpenting dalam diri manusia. Ia ibarat raja atau penguasa dalam diri. Hatilah yang menentukan arah tuju hidup. Adapun anggota-anggota yang lain hanya mengikut saja. Hati sangat penting. Perubahan dalam hidup kita bermula dari hati. Hatilah yang perlu diislahkan terlebih dahulu sebelum kita mengislahkan jasad. Kerana jasad hanya akan mengekori hati kita. Mana kalau hati kita tak baik, mulut kita jahat. Mulut kita jahat. Kalau hati kita tak baik, kita punya tangan jahat. Kaki kita pun jahat. Kaki melangkah tempat maksiat. Kaki tak pergi tempat-tempat buat taat. Kalau hati kita jahat, mulut kita mengumpat orang. Mulut kita memfitnah orang. Mulut kita mencaci maki orang. Mulut kita macam-macam lah. Kenapa?
pasal hati kita tak hidup. Hati kita tak ada zikrullah, tak ada dia ingat kepada Allah. Maka sahabat sekalian, betul lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Tidaklah dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila baik ia, maka baiklah jasad seluruhnya, dan apabila rosak ia, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ala wahiyal qalb, perkara itu ialah hati. Maka hati inilah sahabat-sahabat sekalian yang kita nak jaga sangat. Dan hati dia tidak akan hidup melainkan dengan dua perkara. Hati hati dia tak hidup melainkan dua perkara. Apa kata dia? Penyempurnaan bagi iman ialah dengan menyahut seruan Allah dan Rasulnya, iaitu dengan mentaati segala perintah keduanya, yakni beriman dan beramal. Apabila seseorang itu yakin, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia mula dengan iman, keyakinan dia, tauhid dia kepada Allah dan Rasul, kemudian diikuti pula dengan dia menyahut seruan kedua-duanya. Mana Allah dan Rasul itu nombor satu, Allah Rasul, bukan manusia dulu. Bukan manusia. Allah Rasul dulu. Bukan siapa-siapa dulu. Bukan ustaz dulu. Bukan pemimpin. Bukan. Mesti Allah Rasul. Kita beriman, yakin pada Allah dan Rasul, diikuti dengan menyahut seruan kedua-duanya, yakni kita beramal taat kepada Allah dan Rasul. Maka ketika itu barulah hatinya akan hidup sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang berikut. Jadi sahabat sekalian, sekadar itu untuk kuliah maghrib kita pada malam ini. Kita dah sebut amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang pertama ialah perbanyakkan ingat kepada Allah. Kemudian nak ingat kepada Allah Ta'ala itu puncanya hati kita. Hati kita. Ingat pada Allah dengan mulut kita, lisan. Dengan anggota kita. Dengan jasad, perbuatan kita. Dan termasuk dengan hati kita. InsyaAllah, kuliah subuh besok kita akan sambung pada bahagian ini. Bahagian mana? Bahagian apakah zikir-zikir yang kita nak perbanyakkan. Besok kita akan tengok itu. Apakah zikir-zikir yang kita nak perbanyakkan. Ini. Tuan-tuan tengok dekat skrin itu. Jiran saya pun ada juga. Muhammad Awang itu. Tu jiran saya tu. Kuliah subuh besok 6.41 kurang lebih insya-Allah kita akan tengok apa zikir. Tadi zikir secara umum. Umumnya apa dia? Baik mulut kita, lisan, baik perbuatan kita, hati kita, semuanya dalam keadaan kita ingat pada Allah. Tak buat maksiat tak Allah. Sentiasa membesarkan Allah. Itu dalam bentuk umum zikir dia. Yang besok ini kita akan pergi apakah zikir-zikir terbaik Rasulullah. Termasuk zikir selepas solat. Jadi besok dalam masa 20-30 minit kita akan bincang zikir-zikir terbaik Rasulullah. Kita tak nak buat ikut suka kita. Di situ tuan-tuan tengok ada sebanyak 6 yang kita diminta perbanyakkan. Bukan saja zikir ni kita sebut tapi perbanyakkan dia. Nombor satu itu ialah la ilaha illallah. Yang kedua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini kita akan tengok besok. Zikir-zikir terbaik Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti live ini, dan sebahagian itu adalah ustaz-ustaz, orang-orang lama. Kalau ada apa-apa kesilapan, nanti tuan-tuan boleh perbetulkan. Kalau ada sebarang kesilapan, tuan-tuan boleh perbetulkan mana-mana yang salah, yang silap yang saya lakukan itu, tuan-tuan boleh betulkan dia, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita akhiri majlis kita ini dengan sama-sama kita membaca